Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersua lagi kita dalam Malaysia hari ini, edisi Isnin 22 Jun 2020 bersamaan dengan 30 Syawal 1441 Hijrah. Saya Ali Iskandar. Dan saya Fariha On. Sebut pasal tarikh 30 Syawal maknanya hari ini Hari terakhir. Terakhirlah kan, Syawal. Jadi pastinya tak apa. Siapa yang masih belum lagi pulang ke kampung jumpa ahli keluarga, masih lagi boleh lakukan. Sebab sekarang ni kan bergilir-gilir ambil cuti kan. Rakan-rakan setugas dan sebagainya. Kita doakan yang terbaik buat kalian. Dan semalam kepada bapa-bapa sedunia, selamat Hari Bapa kami ucapkan. Tidak terlambat katanya di atas pengorbanan Ali Iskandar sebagai bapa. Mariam recall tak? Tak ada. Dia busy agaknya. Okey. Tapi kita juga mengucapkan selamat Hari Bapa kepada bukan hanya bapa kandung tapi semua yang dianggap sebagai bapa ataupun mengambil tanggungjawab seorang bapa, termasuklah ibu-ibu tunggal. Kan sebab kadang-kadang mereka ni menjalankan tugas menggantikan bapa yang tidak ada, jadi sewajarnya diraikan juga. Sebenarnya macam kami bincang hari itulah dengan Sofia dan juga siapa Fadli. Orang lelaki ni tak ingat tentang tarikh ni. Tak ingat tak. Itu yang boleh gaduh tu. Itu termasuklah Hari Bapa ni. Jadi apabila orang lain mengucapkan selamat Hari Bapa, oh Hari Bapa ya, macam itulah. Surprise lah. Surprise dan okey, macam tu je. Tapi pendapat kalian bila adanya hari yang mungkin bukannya hari simbolik sebenarnya, kan, kita mengenang jasa seorang bapa. Pendapat kalian lah. Saya tidak boleh mewakili kalian yang lain, tapi pada diri saya tidak ada sebarang signifikan kerana tak tahulah, mungkin dah biasa untuk tidak meraikan ataupun diraikan. Tapi bagus juga diadakan supaya mengingatkan kita, oh ada satu hari yang kita dilihat sebagai diraikan atas apa yang kita telah lakukan dan sebagainya, termasuklah Hari Ibu, Hari Guru kan, Hari Jururawat, malah ada baru-baru ni Hari Pekerja Pembersihan, pekerja alam flora dan sebagainya. Maknanya setiap hari ada saja diraikan golongan tertentu ini. Sewajarnya kita raikan sama-sama, tapi saya tak memintalah untuk diraikan. Ya, mungkin orang lelaki begitulah barangkali. Tapi itu yang kata kecuali pejabat eksekutif. pejabat eksekutif menguap di tepi situ Alfian kaos. Selamat Hari Bapa juga. Dia perlu diraikan sebab baru beli kasut tu anak dia. Sebab orang kata pengorbanan bapa ni banyak cuma tidak terlihat. Ya, barangkali kan? Dan sebapa pula ada kalanya kan you all kan jadi macam chill kan. Bila anak telefon pun macam bapa angkat, sebab benda tu pernah terjadi pada saya kan. Abah angkat, hello abah, sihat. Mak ada. Benda-benda macam tu kadang-kadang terguris juga hati si bapa. Cuma dia tak bercakap kadang-kadang. Mungkin tak terguris, mungkin itu dia dah tahu kebiasaannya begitu. Jadi dia okey, setidaknya anak dia telefon. Kan? Tapi nak cakap dengan mak, tak apalah. Yang penting bapaknya yang sambut dulu. Jadi hari ini kita akan bincangkan sebenarnya banyak juga idola-idola yang boleh kita raikan hari ini. Bagaimana pengorbanan bapa tu membesarkan anak. Mungkin anak-anak, sebab kadang-kadang bapa garang. Kita anggap stigma tu bapa garang. Kan, ketua keluarga ni, jadi mungkin ada yang rapat, ada yang tak rapat. Jadi bagaimana juga bapa itu memberi semangat kepada anak ni, yang nanti kita akan bawakan, memberi satu semangat baru kepada anak untuk melihat berjaya walaupun anaknya istimewa. Betul. Memberikan pendedahan dan juga apa yang berlaku di dalam kehidupan sehari ini untuk anak dibiasakan juga walaupun keadaannya berbeza seperti yang lain. Okey, itu kita akan bincangkan lebih lanjut nanti, dan macam-macam juga kisah tentang ayah dan juga anak ni selepas ini dalam Malaysia hari ini. Cuma kita nak beritahu kepada anda hari ini dah masuk hari ke-13 Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP, dan rata-rata kalau dilihat secara umum ada tempat yang melaksanakan SOP, tetapi SOP tu ada tempat yang macam tak ada SOP langsung kan. Setakat ni baru ni sebab tim Semamu pergi penggambaran di kawasan perkampungan. Saya rasa alhamdulillah di kawasan tersebut walaupun warung biasa, SOP-nya tetap diperketatkan, ambil suhu, tulis catat nama dan sebagainya. Cumanya ada beberapa lah itu di kawasan sekitar bandar ni. Sebab kan sekarang ni musim durian kan. Jadi ada juga gerai-gerai durian yang dibuka meja makan di tepi jalan. Itu saya tak pasti sebab tengok memang dari jauh, bukan dari jauh lah, lalu depan tu tak ada social distancing pun. Okey. Jadi maknanya ketika makan ke ketika beratur? Makan. Maknanya semacam berlonggok. Mungkin sebab tidak ada tempat spesifik untuk makan kan. Sebab kalau tidak, tempat-tempat yang spesifik itu boleh letakkan pita
berwarna tu kan. Okey, makan durian di sini, longgok di sini dan sebagainya. Tapi itulah atas PKPP ni sebenarnya lebih kepada kawalan kendiri, bagaimana kita melihat situasi itu dan kemudian kita menguruskan diri kita supaya kita tidak terjebak dalam kelompok yang dekat dan juga ramai ini. Bagaimana? Jadi kalau kita nampak tempat tu ramai bersesak-sesak, ialah walaupun tengah musim durian ke apa ke, kita fikir-fikirkan tentang risiko. Bukan risiko kepada kita saja tetapi kepada orang yang kita kasihi, terutama yang berusia, warga emas dan juga anak-anak kecil. Ini antara statistik terbaru semalam mencatatkan 16 kes terbaru, 10 pulih dibenarkan keluar hospital. Jumlah kematian masih dicatatkan 121. Kes yang masih dirawat ialah 295. Keseluruhannya adalah 8,572 dan perlu diingati telah wujudnya kluster kunjung-mengunjung ketika Aidilfitri. Itu kluster itu telah wujud. Jadi perlu kita ambil satu pendekatan yang serius jugalah. Maknanya ini belum berakhir. Kawalan kendiri perlu diteruskanlah, diperketatkan juga. Saya ingat kan. Ada orang kata boleh salam. Boleh salam, tapi selepas tu kena hand sanitizer. Ini ada yang mengatakan begitu, tapi ada yang tak dia was-was lah. Terus ni dia dah jauh. Sebab kita kadang-kadang balik kampung makcik-makcik kan. Betul. Dia dah sua dulu tangan. Kita pun macam serba salah kan. Boleh, tapi hand sanitizer lah. Barangkali kan cara paling elok sekali bila dah masuk di rumah terus tangan macam ni. Dia jauh. Dia jauh. Macam ni lepas tu. Dari jauh maknanya orang tu faham lah. Ataupun sekarang kan sanitizer dah boleh dibeli dengan dengan saiz kecil kan. Kalau rasa ragu-ragu, was-was sebagainya, gunakanlah sanitizer. Kawalan kendiri, PKPP ni lebih kepada kawalan kendiri ya. Kita dah dapat pujian daripada luar bagaimana kita berupaya untuk mengendalikan lengkok ataupun kelok COVID-19 ini. Bagaimana sekarang ni di PKPP ni, adakah kita mahu melihat sekali lagi bengkokkan itu wujud? Itu tanggungjawab kita bersama. Okey. Kita nak teruskan Eli di artikel akhbar Hari Temukan di Berita Harian. Di bahagian selatan kita tahu sekarang ini sedang berlakunya banjir 5 daerah di Johor dan ia memberikan 1,117 mangsa yang telah dipindahkan. Teruskah itu dia ke hadapan dan halaman ke-17 kita ada perincian berkenaan dengan laporan ini. 3 daerah catat penurunan, 2 pusat pemindahan sementara di Keluang telah pun ditutup. Jadi pusat pemindahan sementara itu telah mengambilkan 5 daerah iaitu Pontian, Batu Pahat, Keluang, Muar dan Tangkap. Dan pengurusi Jawatan Kuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri R. Vidyanathan berkata sehingga jam 4 petang semalam 3 daerah mencatatkan penurunan angka mangsa iaitu di Muar, Tangkap dan Keluang. Jadi ini kejadian telah disebabkan oleh air pasang sebenarnya antara 1.7 meter dan 2.2 meter dan hujan terlalu lembat sehingga tidak dapat ditampung sistem pemparitan yang sedia ada. Saya percaya ramai yang mendapat gambar-gambar viral yang ditularkan berkenaan dengan banjir yang berlaku di Johor ini. Teruk jugalah kan. Bayangkan mungkin dalam keadaan macam seperti ini kan PKPP kan, ambil kesempatan nak balik kampung dan sebagainya. Tapi ini yang berlaku. Kita harapkan ianya keadaan akan semakin baik. InsyaAllah. Doakan yang terbaik buat mereka juga. Kita diduga lepas satu cabaran ni dengan satu dugaan, dan kita harap ini mengajar kita untuk tabah berhadapan dengan segala yang diuji ini. Walaupun kita tahu setiap tahun akan banjir, tapi kita sedang melalui satu situasi yang sangat berat. Kemudian ditimpakan lagi. Jadi betul-betul menuntut ketabahan dan kecekalan ini dalam berhadapan dengan situasi seperti ini. Seperti yang Faria cakap, kita doakan yang terbaik. InsyaAllah ya. Okey, dan bila bercakap tentang PKP ini dan SOP, pelbagai luahan dan juga rintihan dan kegusaran dikongsikan, dan antara lain tentang cerita pasar malam ini di New Straits Times membawakan Bangkok style pasar malam. Traders are proposing tweaks to SOPs which they say are too restrictive to make it possible for them to reopen next month. Otherwise, they caution that pasar malam in KL may go extinct. Adakah pasar malam akan terhapus disebabkan SOP yang terlalu ketat? Muka surat 2 ada cerita yang lebih lanjut. Night Market Group calls for Bangkok Formula. Bangkok Formula ini disebutkan adanya dinding di depan dan juga di belakang supaya orang awam tidak boleh tembus. Kan, maknanya kena lalu ikut depan saja dan apa ni, pergi ke gerai-gerai yang menjual, kemudian tak boleh orang kata apa, melencong ataupun
ambil jalan Keluar pintas masuk, lah. Jadi itu antara luahan, kalau boleh nak diadakan SOP ataupun seperti itu mengikut cara Bangkok style ini, cara Bangkok ini. Dan muka surat 3 ada sedikit maklumat tentang SOP untuk pasar malam yang dikeluarkan oleh pihak DBKL. Banyak perkara yang harus dipatuhi dan itu yang dilihat oleh mereka ini sebagai terlalu ketat. Jadi kalau boleh dapat dilakukan sesuatu untuk meneruskan kemaslahatan peniaga-peniaga pasar malam ni. Sebab pasar malam ni antara tarikan kita sebenarnya kan. Kita pergi tempat tertentu nak pergi pasar malam. Tempat ni pasar malam terpanjang dan sebagainya. Di Johor ada pasar malam terpanjang. Betul. Di Kuala Lumpur pun di Taman Connaught pun ada juga Taman yang Connaught terpanjang. kan. Cumanya salah satu daripada syarat yang saya baca tu setiap gerai tu hanya boleh ada dua orang. Dua orang. Kan. Maknanya ramai yang bukan mempertikaikan macam boleh memperbaiki lagi SOP kan. InsyaAllah. Harapnya ada perkembangan yang lebih positif lah selepas ini. Okey, kita ke Harian Metro. Ini bahagian sukan di mana berkenaan dengan isu pencari bakat goyang kaki. Ini berdasarkan daripada isu kemampuan Ali Putra Azral dan Omar Ryan Kamal Azlan. Katanya dua bakat ini telah pun menambat hati klub Eropah. Dan ini seterusnya menimbulkan tanya sama ada pasukan pencari bakat tidak buat kerja atau terlepas pandang sehingga mereka terpaksa berkelana ke luar negara untuk mengembangkan bakat. Jadi pihak berkenaan juga tidak boleh lagi mengharapkan persatuan negeri atau percaya terus cakap orang hingga bakat muda yang berkebolehan disisihkan sekaligus kerugian buat skuad kebangsaan pada masa akan datang. Jadi ditanya di halaman ke-39. Jangan kuat tidur. Khalid Gesa pencari bakat kerap turun di kampung dan daerah. Kerana dia kata ubi muda disambar akademi luar negara. Itu antara konflik yang berlaku sekarang ni. Jadi untuk mengelakkan daripada bakat-bakat besar ni terlepas daripada kepada orang lain, apa kata turun untuk mendekati insan-insan yang ada di kampung dan juga daerah. Jadi situasi ini telah berubah apabila pasukan pencari bakat di bawah Persatuan Bola Sepak Malaysia AFM dan beberapa akademi di negara ini perlu lebih rajin turun padang dengan melihat perkembangan pemain muda di peringkat kampung dan daerah. Saya setuju juga sebab biasanya orang kampung yang berada di kampung dan daerah-daerah ni memang hebat-hebat belaka sebenarnya. Dulu kalau kita sekolah kan, wakil sekolah, wakil daerah. Sebelum daerah ada ke satu lagi? Tak, sekolah pun daerah. Daerah, lepas tu negeri kan? Itu antara ditapis lah kan bakat-bakatnya. Yalah, kebiasaannya dicungkil di peringkat akan nampak hebatnya bakat itu di peringkat sekolah, kemudian di MSSD itulah. Masuklah nampak kan? Betul. Okey, kita juga harap lebih syakna tentang situasi ini. Tapi bagus juga bakat-bakat ini dicungkil, kemudian setidaknya nama anak Malaysia mekar di luar kan. Ada baiknya juga pada masa yang sama. Okey, itu antara perkongsian di Surat Khabar. Anda boleh dapatkan berita harian New Straits Times juga Metro untuk dapat maklumat lanjut tentang situasi ataupun perkongsian kami tadi. Dan kita nak wawarkan berikutnya ini warna wara-wara. I Can See Your Voice musim ketiga, dan kalau anda semua ingat I Can See Your Voice musim ketiga, anda ingat dah habis? Sebenarnya tidak. Semalam ya? Semalam musim ketiga telah musim baru. Musim ketiga lah, bahagian kedua sebenarnya. Berlangsung kembali dengan episod yang baru. ICSYVMY, I Can See Your Voice Malaysia. Musim ketiga bahagian kedua bermula 21 Jun dan akan terus bersiaran pada setiap hari Ahad jam 9 malam di TV3. Ada kata ini mudah. Ifting pertama saya rasa tak boleh rasa benda tu. Namun ramai sudah menjadi mangsa. Saya kalau tengok program ni saya emosi sikit. Sebab emosi dengan apa? Dengan sebab kadang-kadang rasa macam tertipu, macam alamak. Itu biasalah. Kan? Okey. Kita nak kongsikan berkenaan dengan satu bikisan ini. Pernah dengar tak? Nanas goreng. Sebelum ni tak pernah dengar. Hari ni baru saya dengar. Oh, kan? Ya. Tapi yang menarik macam mana ini goreng lah? Sebab nanas kan dia berair kan? Itu yang menjadi tanda tanya itu, dan yang menariknya ia bukan bila sebut nanas ni orang ingat Johor. Tapi cerita ni dari Kelantan. Dan asalnya dari Johor. Macam mana tu? Dia patah-patah balik gitu kan. Jadi kita nak tahu apakah keunikan nanas goreng ini. Ini telah dilaksanakan oleh seorang ibu tiga cahaya mata, Nur Hidayah Abdullah ni baru 32 tahun. Tapi idea kreatif lah. Dan dapat resepi dari orang Johor.
dari pelanggannya yang datang. Dia cakap, "Kak, cuba goreng nanas." Tak tahulah macam cara dia jumpa. Dia Kelantan cakap macam mana? Tapi orang tu orang Johor. Yang peniaga tu mungkin cakap, "Saya terah." Oh, kita telah tengok. Kita terah. Okay, kita saksikan. Gerai yang terletak di Jalan Bukit Gedebuk, Kampung Panggung Rama, Pasir Putih, Kelantan ini tidak jemu-jemu dikunjungi pelanggan. Ini kerana pengusaha gerai ini menyediakan sejenis makanan unik yang jarang ditemui di tempat lain. Nanas goreng. Makanan yang dihasilkan Nur Hidayat Abdullah sejak lebih setahun lalu. Menurut ibu berusia 32 tahun ini, dia mempelajari resepi nanas goreng daripada seorang pelanggan yang singgah makan di gerainya lebih setahun lalu. Idea ni ada seorang kak tu, dia berhenti kedai saya nak makan. Lepas tu saya kata saya tak jual nasi pagi. Saya cuma jual goreng pisang, air kelapa, air gitu je. Lepas tu kak tu pun bagi resepi. Dia kata boleh tak adik kalau cuba, kak nak bagi satu resepi, suruh buat nanas goreng. Kebetulan masa tu pelanggan ramai kedai saya. Lepas tu kak ambil buah nanas dalam kereta dia. Saya pun cuba goreng nanas tu ikut orang makan. Alhamdulillah dia kata suruh saya buat. Dia kata sebab lain daripada yang lain, dia kata. Menurut ibu kepada 3 orang anak ini, pada mulanya ramai memberi maklum balas bercampur baur. Namun pelanggan mula menyukainya setelah merasai keserasian gandingan rasa masa-masa manis dan kerangumpan salutan tepung. Bagi menyediakan nanas goreng, potongan kecil nanas digaul dengan salutan nipis tepung. Ia digoreng sekitar 2 ke 3 minit bagi mengelakkan nanas terlalu berminyak dan kecut. Hanya nanas madu digunakan kerana rasanya yang manis dan berjus. Setiap 5 keping nanas goreng dijual dengan harga RM1. Saya dari Kemaman tapi ada urusan dekat pejabat tanah ni. Lepas tu masa pusing saya tengok orang macam ramai. Lepas tu nampak pula notis macam nanas goreng rare sikit macam lain daripada yang lain. Tu yang saya singgah beli ni nak rasa macam mana. Rasa dia memang lain lah tapi rasa yang sedap lah kiranya. Sebelum ni kita makan nanas ni biasa. Tapi bila diubah kepada nanas goreng ni pada saya lah satu produk yang baik. Dia boleh meningkatkan lagi dari segi permintaan. Jualan nanas goreng kini menjadi semakin laris sejak menjadi viral di media sosial beberapa minggu lalu. Sebelum ni nanas saya lebih kurang dalam 20 kilo sehari tu habis. Tapi selepas di viral ni lebih kurang 2 pikul lebih habis sehari. Bekalan dia dapat dari Pasar Borong. Daripada suami saya diri. Nur Hidayat bersama suaminya, Suzaini Awang, 52 tahun, membuka perniagaan setiap hari dari jam 10 pagi hingga 6 petang. Selain nanas goreng, gerainya juga menjual pisang goreng, ubi goreng, keropok lekor, minuman air kelapa dan air tebu. Sesali kena pernah coba sakiti hatimu, sedang diri ini tidak mampu untuk hidup tanpa cintamu di sisi. Cinta lelaki teragung membuat aku berbahagia. Kaulah kekasih di dunia dan di syurga. Oh kekasih, kembalikan cinta yang pernah ada dalam hatiku, walau dirimu pernah terlukan. Ku akui segalanya salahku.
cinta lelaki teraku membuat aku berbahagia. Kaulah kekasih di dunia dan di syurga. Meskipun kesetiaan. Baik, terima kasih kepada anda yang mengirimkan foto bersama dengan bapa keluarga itu sempena dengan Hari Bapa. Semalam banyak orang buat naik gambar dengan bapa masing-masing lah kan, dengan ayah masing-masing. Jadi sebagai penghargaan, satu lagi saya nak kongsikan, saya sangat suka lagu Lelaki Teragung tu. Ia memberikan inspirasi lah. Cuma sebagai lelaki boleh nak nyanyi balik tu macam malu. Malu ah. Malu. Dengar okey tapi nyanyi tu segan. Baik. Di samping itu juga hari ini mungkin kalian juga boleh hubungi kami di sini 0377261603 untuk kita kongsikan ucapan kalian kepada bapa, ayah, abi, abah, dad. Daddy. Lagi apa? Daddy. Lagi? Pa. Bapak. Ada orang panggil bapak Bapak. Pok. Pok. Walid. Ya. Ayuh. 0377261603 dan kalau boleh selain daripada ucapan tu kongsikan apa yang buat ayah anda ni sangat-sangat istimewa. Ya, kalau bolehlah kongsi dengan kami kan, ataupun ada satu kisah yang anda akan kenang sampai bila-bila antara kisah antara ayah dan juga anda kan, ataupun anda sebagai ayah barangkali nak menzahirkan penghargaan kepada isteri, kepada anak-anak kan, kerana meraihkan anda, boleh juga berbuat demikian. Dan mungkin juga boleh kongsikan, mungkin semalam ada juga yang meraihkannya kan, buat kejutan bagi rumah ke, bagi kereta bagi ke. rumah Ui, jangan. Sekarang ni lain macam. Betul. Yang tular adik-beradik bincang belikan kereta, kejutan buat ayah. Ya, bagi rumah, betul mula-mula ayah bayar sendiri. Jangan gitu. Janganlah macam tu ya. Ayah baru menangis kan, suka menangis sedih pula. Dapat kunci. Tapi sebelumnya pastinya ayah tidak meminta apa-apa, cuma diraihkan penghargaan. Ucap terima kasih pun dah cukup bagus barangkali. Okey. Kita ada pemanggil di talian sekarang ni. Hello, Cik Aiman ya? Ya. Hello, Assalamualaikum. Salam. Aiman. Cik Aiman. Assalamualaikum, Ali Iskandar, Nurul Fariha on. Waalaikumsalam. Cik Aiman. Saya Kamal Zaman, saya Kamarus. Sama. Baik. Nak bagikan ucapan. Sejak nama saya tu salah lah. Oh salah. Namanya siapa sekali lagi? Dia Iman sebenarnya. Iman. Okey, minta maaf. Okey. Kita story. Sekarang ya. Cik Iman, boleh perlahankan TV Cik Iman, kami dengar suara kami. Okey, minta maaf. Saya nak ucapkan hari bapa kepada bapa saya. Ya. Namanya? Ipop. IPAP dengan gelak. Okey, agak sikit kurang jelas. Siapa namanya Cik Iman? Nama ayah? Ipop Bilmazud. Cik Iman. Cik Iman, tadi kita putus-putus Cik Iman. Mungkin Cik Iman boleh cuba hubungi sekali lagi? Ya? Okey. Boleh terus hubungi kami di sini, temani kami berdua. Ya, betul. Meraihkan Hari Bapa. 0377261603. Ya, dan suka cerita kami ingin maklumkan kepada anda, kalau boleh nak hubungi kami ni, tak perlu risau nak dengar suara sendiri. Suara anda akan keluar di TV. Jadi perlu perlahankan volume supaya kita dapat bersembang terus. Kalau tidak, anda nak tunggu kami jawab. Kami jawab di TV tu menjadi lambat pula nak jawab. Kalau TV tu kat ruang tamu, awak lagi sikit kat depan. Lagi sikit. Lain kat depan boleh. Sekarang dah boleh keluar dari rumah kan. Okey, kita ada pemanggil. Hello, Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah di talian? Saya Nur Mahizan. Okey. Puan Nur Mahizan. Okey, silakan nak bagi ucapan untuk Hari Bapa. Selamat Hari Bapa buat bapa saya, Ismail Al-Ispadi. Bapa yang terbaik bagi saya. Dan memang sebenarnya bapa yang macam dia umur 35 tahun pun masih berkorban untuk anak-anak, cucu, menantu semua.
Saya tak kena bapa yang selain daripada bapa saya, Ismail Syari. Okey. Bapa umur berapa? Ya. 75 tapi Alhamdulillah masih sihat. Bawa motor pun laju. Oh, Oh, alhamdulillah. laju-laju. Alhamdulillah. Ya, Okey. sebab saya sampai saya dah kahwin pun, saya masih memerlukan bantuan dia. Saya beli rumah, saya cari betul-betul berdekatan dengan rumah dia. Saya tak nak jauh daripada dia. Oh, Memang dari alhamdulillah. kecil rapat dengan ayah? Ya, memang sampai dah kahwin pun. Dulu dekat saya pergi kerja pun sampai orang kata, itu suami kecil. Bukan. Takkan tu macam suami saya. Itu bapa saya. Sebab ulang alik pagi. Ambil. Ya. Sampai cucu-cucu pun memang itulah. Baik. Tempat dia bergantung kami semua. Alhamdulillah. Harapnya ayahnya siapa nama tadi? Cik Ismail? Sihat ya. Kami doakan. Ya, Kami doakan. insya-Allah Terima terus sihat kasih sejahtera. banyak. Okey, assalamualaikum. Okey, salam. Saya tak boleh dengar orang Penghargaan. ni. Saya sedok. Sebok. Itulah dia. Kan. Ya, pastinya apatah lagi kalau ayah tu betul-betul Ya. sangat memberikan kesan dalam kehidupannya sepanjang Benar. membesar. Hello. Seorang lagi panggil di talian. Hello, assalamualaikum. Salah, Belly. Ya, saya di talian. Belly dengan Nureha. Okey, saya Abdullah. Fariha. Fariha. Oh, sorry. Nureha belum lagi. Okey, Cik Fariha. Okey, saya Abdullah daripada Shalam. Ya, Cik Abdullah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada anak-anak saya lah sebab meraihkan saya hari bapa pada hari Ahad semalam lah. Okey. So dia hantar pergi kami jalan-jalan di Melaka, makan durian. Oh. Lepas tu beraya di rumah bapa saudara, adik-beradik. Seronok lah saya rasa. Okey. Berapa orang anak? Saya 2 orang aja. 2 orang. Tapi semua dah besar-besar lah. 29 dengan 31. Okey. Cik Abdullah umur berapa sekarang? Siapa saya? Saya 62. Oh, muda Berdua. lagi. Tadi tapi belum? Belum ada cucu. Anak saya belum lagi berumah tangga 2 orang. Laki ke perempuan? Sepasang perempuan kakak dia. Alhamdulillah. 2 orang ni seronok lah. 2 orang bawa pergi Melaka. Ya, alhamdulillah. Ini buat surprise ke apa? Tak, memang kita dah plan lah. Memang dia kata dia dah pagi-pagi dah ucapkan, dah wish dengan saya. Semak ibu bapa ayah dia kata. Seronok lah. Lepas tu jom Melaka. Kami dapat dengar kegembiraan itu masih jelas lagi sehingga hari pagi. Itulah dia. Oh iya ke? Itulah seronok saya rasa lah. Bila anak-anak meraihkan, ucapkan terima kasih. Meraihkan saya lah. Itu je lah. Terima kasih. Kami doakan yang terbaik buat satu keluarga lah. Ya. Terima kasih Cik Abdullah. Cepat dapat menantu, cucu. Ya, cepat dapat menantu kan. InsyaAllah. Harap-harap lah. Amin. Kita satu Malaysia doa ni. Amin. insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, assalamualaikum. Okey, Mecai. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nampak, ini antara bapa yang macam bila anak tu buat kejutan macam tak pernah fikir. Sebab tadi Eli kata kami ni tak pernah pun minta nak diraikan. Tapi bila anak memberi, kan perasaan itu. Betul. Semoga dapat menantu cepatlah insya-Allah. Okey, kita nak berehat seketika. Kita nak berehat seketika. Selepas ini nanti kita nak bersama dengan ini satu lagi kisah yang kita patut Ini pun pengorbanan juga kan? pengorbanan juga. Pengorbanan ayah bagaimana memberi semangat dan juga peluang ruang kepada anak kan. Betul. Kepercayaan itu diberikan sepenuhnya kepada anak istimewa ini. Ya, lepas ni dalam Malaysia hari ini. Terletak di Shah Alam, Selangor, dinamakan sebagai Cafe Autism Project, mula ditubuhkan pada tahun 2016 oleh seorang bapa yang dikurniakan seorang anak lelaki penghidap sindrom autism. Membuat keputusan untuk meninggalkan kerjaya lamanya, bapa kepada 6 orang anak ini memilih untuk membantu golongan istimewa untuk menjana pendapatan dan hidup berdikari seperti orang biasa. Setiap pekerja autism akan dilatih dan dibantu dalam menyediakan hidangan kepada pelanggan yang berkunjung ke kafe ini. Bermula jam 11 pagi, kafe ini akan mula dibuka dan setiap hidangan di kafe ini seperti nasi kerabu yang terhidang di hadapan saya ini akan dimasak sendiri oleh Encik Adli serta turut dibantu oleh anaknya Luqman dan beberapa remaja autism yang lain. Melalui kafe ini juga adalah salah satu usaha Encik Adli sebagai seorang bapa dalam memastikan masa depan anaknya Luqman terjamin.
Kebiasaannya, Luqman hanya akan bekerja 4 jam sehari agar mendapat rehat yang secukupnya. Selepas seharian di kafe, Adli Yahya akan memastikan mereka sekeluarga meluangkan masa bersama. Berusia 56 tahun, Nurzilan Abdullah amat mengagumi sikap suaminya yang tidak pernah berputus asa mencari solusi demi masa depan anak mereka, Muhammad Luqman. Cik Adli dia seorang bapa yang amat penyayang kepada anak-anak dia. Dia selalu bagi nasihat, bagi contoh yang supaya anak-anaknya ikutlah. Dia seorang ayah yang boleh berbincang. Kalau ada masalah ke, ada apa nak tanya ke, dia selalu bagi bantuan ke anak-anak dia. Luqman dia agak diam, tapi apa yang abah dia cakap, dia akan ikutlah. Boleh katakan dengan Luqman ni 24 jam lah kita akan spend time dengan dia kan. Terutama Cik Adli lah. Melihat pengorbanan dan kecekalan ayahnya, anak ketiga Adli Yahya menjadikan bapanya sebagai sumber inspirasi. Dia sanggup berhenti kerja sebab nak fokuskan kat abang, which is I think it's a big sacrifice lah sebab not everyone can do that. And plus the income setiap bulan is not tetap as what macam kat office. Abah dia selalu open je kalau kita nak cerita kat dia. Macam at the end dia selalu bagi nasihat semua. Abah nak Hasil usaha Adli Yahya menubuhkan kafe ini memberi impak yang positif terhadap anaknya Luqman Sharif dari segi kemahiran bekerja. Semoga kisah inspirasi ini dijadikan kekuatan dan dorongan buat ibu bapa yang memiliki anak penghidap autism. Baik, saya setuju apabila melihat inilah antara yang mungkin kita boleh serap sebagai satu yang sangat positif kepada ibu bapa, terutamanya mereka yang mempunyai anak autism. Dan hari ini kita bawakan mereka berdua ke studio. Kita nak kenalan bersama dengan Muhammad Adli Yahya, merupakan pengasas Autism Cafe. Assalamualaikum Cik Adli. Waalaikumsalam. Dan juga Muhammad Luqman Muhammad Adli. Ini anak nombor 2. Assalamualaikum. Okey, sebenarnya Muhammad Luqman Luqman ni umurnya 21 tahun tapi dia merupakan autism non-verbal, maknanya tidak boleh bercakap. Tapi Luqman memahami apa yang kita bercakap mengenai sebarang topik. Baik, kita dah saksikan tadi di kafe, maknanya Luqman akan bekerja 4 jam saja. Alhamdulillah. Okey, sehari berapa jam? Dia ada shift ke bagaimana? Dia masa kami set up projek ni, kafe kami per individual yang ada autism syndrome ni, dia akan bekerja 4 jam, maksimum 5 jam satu hari. 5 jam. Jadi kami tak extend sampai 8 jam macam kita kerja macam biasa kan. Kami nak mitigate dia punya takut jadi tantrum ke, dia apa jadi marah ke apa ke, kami limitkan 4 atau 5 jam. Itu saja. Baik. Okey. Keadaan Luqman non-verbal. Okey. Saya pasti bagaimana seorang ayah itu kan. Bila kita kata non-verbal, pastinya ada halangan tertentu mulanya. Macam mana nak membentuk masa depan Luqman dengan keadaan dia dan tapi bagaimana yang membuatkan Cik Adli memilih ini, bahawa sebenarnya masa depannya cerah. Banyak usaha-usaha yang dilakukan dan menjadi tulang belakang kepada membentuk masa depan Luqman. Saya rasa pertama-tamanya kena redha lah. Kena terima dia macam seadanya. Kita tak boleh ubah ciptaan Tuhan. Kan dia dah macam ni. Bila kita dah redha, kita kena bermula lah. Cari jalan yang terbaik bukan untuk kita tau. Untuk dia. Kalau saya nak anak saya jadi CEO ke, eksekutif ke, itu saya nak. Tapi dia mampu tak? So kena tengok dia. So tengok the perspektif apa yang dia boleh buat. Luqman memang suka dia membantu di dapur ke bagaimana? Dia asal-asalnya saya tengok dia suka main air. Dia suka air. Air dia suka sangat. Lepas tu dia suka benda berulang. Tipikal budak-budak autism, dia suka benda berulang. Ya, betul. So dia suka air. So katalah saya masa katalah kami set up dulu, saya nak dia basuh kereta. Bila basuh kereta, dia dengan kereta saja tau.
Dia tak ada interaction dengan orang lain. So kalau saya buka laundry, dia bagi coin, dah habis dah. Tak ada interaction. Tapi bila saya buat kafe, dia boleh basuh pinggan. Sambil itu dia boleh serve customer. Banyak cabang dia boleh buat. So kita tengok apa yang dia suka, kita develop dari situ. Jangan tengok apa yang kita nak tahu. Tengok apa yang dia boleh. Berapa lama sebenarnya Cik Ali memikirkan tentang buka kafe? Sebab macam betul-betul teliti. Betul, kena fikirlah. Kalau Cik ada di kasut saya, saya rasa lebih kurang akan jadi macam ni lah. Dia kena fikir betul-betul lah apa ni peluang. Masa saya tak lama di dunia ni kalau ikut umur lah. So kena plan betul-betul. So bila saya duduk, saya ni Allah Ta'ala kan atur jalan hidup ni saya ni rasanya ya Allah, kalau saya kat sini sekarang ni, saya baru nampak tak. Saya kerja private sector, saya kerja yang company yang nak result. So saya boleh berfikir. Jadi situ saya boleh fikir apa saya kena buat, apa yang dia punya strength, dia punya weakness, apa saya tahu. So saya boleh plan. Allah Ta'ala buat ni memang cantik lah. So saya fikir, saya tak lama. Saya duduk fikir, saya rasa saya nak buat ni. Ini jalan saya yang betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, di kafe ni bukan saja Luqman yang autism. Berapa orang anak istimewa ini bersama Luqman? Masa sehingga hari ini yang terkumpul ada dalam 45 orang. Masa kami start dulu ada dalam 10 orang. Lepas tu sekarang ni yang aktif ada 4 orang. Tapi sekarang kafe ni kami ni untuk sementara kami tutup lagi lah sebab pandemik COVID pandemik ni kan. InsyaAllah lepas ni kami buka balik lah. Sekarang kami concentrate dengan benda-benda delivery punya side. Masih lagi cuma penghantaran je lah. Penghantaran sahaja. Okay, saya nak tanya bagaimana cabarannya kan dengan anak-anak ni masing-masing pastinya ada kan. Masing-masing punya tantrum dan sebagainya. Cabaran dan melihat bila telah lalui perkembangannya kan. Dengan dia lah. Luqman dan juga mungkin rakan-rakan yang lain juga kan. Kalau dengan Luqman ni semua menuntut kesabaran lah. Saya cakap redha tu paling mustahak. Tak salah cerita anak saya macam ni. Bercerita tak habis tapi you kena cari dia punya resolution lah, apa yang you nak buat tu. So dengan Luqman ni sabar tu banyak. Dia ni autism ni spektrum. Ada yang pandai, ada yang tak pandai. Luqman ni tengah-tengah. Nak cakap pandai pun tak, nak cakap severe pun tak. So apa saya nak buat tau? Apa saya nak buat dengan dia tu? So bila saya dah fikir-fikir saya rasa yang saya buat ni saya dah terbaik lah, saya rasa lah. Dan saya dah nampak dia punya perubahan tu. Luqman ni tipikal dia tak sesuai di sekolah biasa. Dia tak sesuai, dia tak boleh. So bila kami hantar tak ada result. So saya ni saya cakap menuntut kesabaran lah, hantar dekat sini tak jadi. Hantar dekat sini tak banyak usaha. Saya 2 tahun tau, saya tak pernah masa saya kerja dulu 2 tahun saya tak pernah makan tengah hari tau. Oh ya. Saya hantar dia dekat terapi, duduk situ tengok macam mana buat 2 tahun kan. Alhamdulillah lah. Kalau saya tengok balik-balik ni dia dah berubah banyak lah. Tapi yang berubah banyak ni bila kita letak dia dekat kafe. Kafe itu sekolah dia. So mak bapak kena tengok macam mana tahu anak dia tak semua sesuai dekat sekolah. Tapi saya tak cakap sekolah tu tak elok. Ya, betul. Cuma tak sesuai dengan dia. So mak bapak tu saya itu menuntut kesabaran banyaklah, kena cari jalan, fikir macam mana nak buat ni. So alhamdulillah lah saya rasa saya dah buat yang termampu untuk saya. Untuk dia lah. Berapa menu yang ada? Menu kami sekarang ni restricted untuk kita buat ayam percik, nasi kerabu, and tahu bergedil dan kari pap. Itu saja sebab nak buat banyak-banyak kami tak ada proper kitchen lagi. InsyaAllah kami tengah kumpul dana ni nak buat kitchen di Diamond Mall insyaAllah. Ya. Baik. Luqman? Hai kakak. Maknanya kalau bercakap fahamlah cuma dia faham. I give an example. Okay. Bang berdiri bang. Berdiri betul-betul. Okey, duduk elok-elok ke belakang sikit. Belakang sikit. Dia faham. Okey, kalau dia nak meminta sesuatu? Dia minta sesuatu nampak body language tu nampak. So saya nak cerita communication bukan saja bercakap tau. Body language is communication. So dia elok. So kita kena tengok, kena peka lah. Dia dah tak boleh cakap. So jangan paksa sangatlah. Dia dah tahu. So tapi kami selalu encourage dia cakap lah. Dah elok bang. Elok. Okay. Dia patuh, dia sangat patuh. Dapat kami saksikan memang
Dia sangat patuh. Daripada pagi tadi sebenarnya saya nampak berhenti tadi Cik Adli dengan Luqman berhenti depan bilik makeup ini. Saya nampak buang bulu mata ke muka kan. So jalan pegang tangan. Jadi saya rasa itu antara kasih sayang memang tak erat. Dan bila kita dengar bagaimana pengorbanan seorang bapa 2 tahun sanggup tak makan tengah hari semata-mata untuk menghantar Luqman ke sekolah dan sebagainya. Itu sangat-sangat pengorbanan yang besar dan kita harapkan ini insya-Allah Tuhan akan melindungi kalian keluarga dan memudahkan segalanya kejayaan dunia dan akhirat. Amin. Insya-Allah. Terima kasih Cik Adi di atas perkongsian ini dan juga Luqman. Terima kasih Luqman datang ke sini. Alright. Thank you. Thank you. Welcome. You're most welcome. Okey, selepas ini kita akan berkongsi berkenaan dengan ini juga inspirasi bagaimana seorang lelaki ataupun bapa juga membuatkan pengorbanan di usia senja ini tapi masih lagi menjual pau menggunakan motosikalnya. Jadi kita sama-sama saksikan berkenaan dengan kisah inspirasi ini. Saya pun tak tahu siapalah sejak 20 tahun ni. Tak tahu siapalah. Umat mana pun tahu, manusia mana pun saya tahu. Tiba-tiba dia letupkan benda ni. Berniaga tidak mengira usia. Itulah yang dapat disimpulkan buat Akop Hassan atau lebih mesra disapa Pak Akop. Berusia 67 tahun, dia memulakan perniagaannya seawal jam 8 pagi bersama motosikal roda 3-nya dengan menjual pau berbagai preset. Bagi anak jati Kuala Lumpur ini, berniaga cara ini pasti ada cabaran yang mendatang. Pengalaman tu banyak. Kadang payung patah, tengah-tengah berniaga hujan lebat angin kuat, payung patah. Baru minggu lepas, patah payung, dah kena welding. Rezeki itu Tuhan yang kasih. Mengenai kisahnya yang tular di laman media sosial, bapa kepada 3 orang anak ini bersyukur dengan tindakan netizen yang mengambil berat akan perniagaannya ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada lah. Kerana kalau tak ada dia, mungkin dia tak bayar company, mungkin saya macam biasalah niaga. Rata-rata pelanggan mereka terdiri daripada pelanggan yang tetap. Namun dengan kuasa media sosial, ada juga yang pertama kali mencuba pau pakcik Akop ini. Saya dapat tahu daripada Facebook, ada orang post lah, kata dia suruh datang belilah support pakcik ni kan. Ini kali pertama abang datang? Kali pertama datang. Dah 3 hari dah saya cari ni. Saya memang selalu beli office saya kat depan dia je. Rasa dia sedap lah, dia lembut. Kalau macam kari tu macam pedas-pedas. Dia ada, lagipun saya paling suka cendawan tapi hari ni dah habis. Saya harap kita semua boleh bantu mereka kita beli daripada produk kecil-kecilan macam ni. Bagi cahaya mata ketiga Pak Akop, Azlin memahami akar perasaan peniaga-peniaga kecil yang terpaksa untuk tidak menjalankan perniagaan di musim Perintah Kawalan Pergerakan PKP 18 Mac lalu. Sebelum-sebelum ni bukan ayah saya seorang je lah. Ramai lagi kan peniaga-peniaga kecil kan, peniaga tepi jalan apa semua. Diorang memang time yang PKP tu memang drop habis diorang punya peniaga. So saya memang faham lah diorang punya perasaan macam mana. First, saya nak wish dekat ayah Happy Father's Day. Semoga dia dalam keadaan yang dia lalui untuk meniaga hari-hari tu, semoga dia kuat. Kita orang ni boleh tengok seorang abah, seorang yang kuat. Jadi kita ni yang sebagai anak-anak boleh ikut macam you juga. Tak kisahlah macam mana you susah ke, macam mana you senang ke. Terima kasih. Pakcik Pau Viral, itulah nama yang kini menjadi gelaran kepada Pakcik Akop untuk dia menjalankan sesi urus niaga pau dia ini. Dan hari ini, ini dia bentuk pau rendang daging yang dikatakan agak popular di kedai mereka ini. Jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau anda dapat saksikan, rendang dalam ni begitu banyak isinya dan juga bahagian luaran ni pun lembut. Kak, saya nak lagi, Kak. Setiap yang berlaku pasti ada hikmah di kemudian hari. Biarpun awal PKP tempoh hari perniagaan merosot, namun hari ini rezeki Pakcik Akop semakin melimpah. Semoga nasib peniaga-peniaga kecil semakin baik berikutan kelonggaran yang telah diberikan oleh pihak kerajaan.
Faris ada. Baru Biasanya- bekas cubit dah pau lagi ya. Pau pakcik pau. Ha. Tapi biasanya kalau wartawan kita beli makanan, biasa bungkus bawa balik kan? Oh, dia tak lagi. Dia dah bagi kawan-kawan dia barangkali. Tapi itulah, hari ini kami kongsikan tentang pengorbanan bapa ataupun ayah ni. Kalau ikutkan, kalau dikongsikan semua bingkisan hari ini, nampak seperti biasa saja. Dia menjadi istimewa apabila bapa kepada anak, bapa kepada kan. Itu buatkan perkongsian hari ini sangat istimewa dan dekat di hati. Dan bulan bapa ni. Kita nak bincang pasal mengenai satu pasangan ayah dan anak ni. Ya. Sebenarnya tahun lepas lagi, April April 2019. Tweet ni mendapat 8,000 tweets. Itulah dia. Lepas tu ada 7,000 likes. Wow. Aha. Ini berkenaan dengan perkongsian Anis Zafirah Ahmad Azhan. Berkongsi luahan hati ayahnya yang langsung tidak menunjukkan kesusahannya. Dari maknanya pengorbanan ayah sanggup buat apa saja. Saya ada baca kok. Dia kata, terus cakap tergaduh. Bagi sikit lah. Tak apa. Baik. Baca juga okey. Gelak dah. Masuk. Dia tak gelak Suka. Dia kata ayah sanggup. Ayah tak kisah, ayah sanggup pakai spek patah, baju koyak, kan, kupiah koyak, tapi asalkan anak dan isteri mendapat yang baru. Ya, kasut anak comel tak apa, biar kasut ayah macam belacan. Tak ada masalah. Tapi itu yang dikongsikan, itu mendapat reaksi yang pelbagai sehingga 8,000 retweet dan juga 7,000 likes ni. Dan hari ini kita bawa dari Terengganu kemari. Sanggup mengedah jeng semalam ni, orang balik ke Kuala Lumpur. 4 petang lah. 4 petang betul lah. 2 pagi baru sampai. Ya, Pupu, terima kasih banyak. Harap ni cukup rehat lah ni ya. Alhamdulillah. Okey, kita perkenalkan Encik Muhammad Azhan, Muhammad Syafi, ayahnya, dan juga Anis Zafirah Ahmad Azhan. Ya, macam adik-beradik kan? Itulah. Tengok tadi macam adik-beradik ke ni? Rupanya bapa. Itulah dia. Tapi ada cerita di sebaliknya juga, kenapa ayahnya dulu Encik Azhan dulu kerja di KL? Ya, saya berada di memang menetap di KL dulu. Okey. Jadi saya rasa dalam last 8 tahun arwah mak dengan ayah saya dikurang sihat. Jadi I decided to settle down kat Terengganu lah. So daripada kerja, jadi kita berhenti kerja. Maknanya kita ingat pengorbanan mak bapak saya lah. Jadi that's why saya mengambil contoh arwah mak ayah saya, juga arwah mertua saya. Saya turunkan untuk anak-anak. Maknanya bagaimana mak bapak kita didik kita sebagai seorang bapa dan ibu kan. Jadi kita sebagai bapa dan ibu juga kita harus beri nasihat untuk generasi zaman sekarang. Kalau mak ayah tidak ada nasihat, tak ada orang yang bagi nasihat. Kita tak boleh harapkan cikgu, tak boleh harapkan kawan-kawan. Maknanya mak bapak kena macam saudara kita tadi kan, maknanya sanggup berhenti kerja untuk take care of anak. Sebab macam saya cakap pun, maksudnya dalam hidup seorang ayah ibu ni tak ada apa yang paling penting. Harta yang paling berguna kan, untuk yang orang kata nak bawa ke akhirat. Harta dunia kita boleh tinggal, tapi harta anak-anak ni akan mendoakan kita lah, semoga saham akhirat. Macam itulah. Okey. Anis, masa Anis kongsikan di tweet tu tahun lalu, sebenarnya Anis sedar tak keadaan bahawa sebelum ayah luahkan tu, nampak tak macam spek patah, pakai baju nampak. Macam dia kerja keras semua tu. Kadang-kadang macam contoh kalau raya kan, kita orang beli macam-macam kan, meminta macam-macam, tapi ayah sendiri macam tak beli apa-apa untuk dia, benda baru, baju baru semua. Dia macam lebihkan kepada anak-anak lagi lah. Masa apa yang menyebabkan ayah cakap kongsi tu? Apa situasi masa tu yang buatkan ayah kongsi balik apa yang lama kan? Dah lama. Dia macam tak, ketika itu apa yang berlaku sehingga ayah berkongsi perkara tu? Time tu saya tengah belajar. So ayah kat Terengganu. So macam kita orang ni selalu WhatsApp luar apa benda. Jadi macam tiba-tiba terdetik macam ayah nak luar semua tu. Sebab maaf saya sambung. Sebenarnya kami berkomunikasi dua hala. Maksudnya bukan saya yang selalu tanya dia. Dia pun kadang tanya saya, ayah okey ke, ayah sihat ke, makan apa ini kan. Jadi saya bonding itu daripada kecil. Memang dah rapat. Daripada kecil. Dengan semua anak-anak juga memang saya rapat. Yalah, tengok pun cikgu beradik kan. Itulah. Jadi kita tak nak ada gap antara bapa dengan anak kan, tak bercakap, tak bertegur. Jadi bila kita berkomunikasi daripada kecil kan sampai besar dia bawa benda tu. Jadi ini problem dia akan luah kat saya. Maknanya kita senang walaupun anak kita berada jauh, tapi kita yakin dia akan bercerita tentang apa saja. Tak kisahlah boyfriend ke apa kan. Jadi kita tahu. Jadi dia tak boleh sembunyi dengan saya.
Macam tu. Baik, bagaimana okey ini perkongsian Cik Azan pada anaknya kan? Ya. Okey, itu saya tertarik apa pencetus kepada insiden apa yang mencetuskan ayahnya bercerita panjang lebar Dia seperti ini. macam ni. Actually saya yakin dan saya percaya kalau kita cakap pasal pengorbanan ayah ni, tak ada ayah dalam dunia ni nak anak-anak ataupun isteri ataupun keluarga susah. Okey. Ya, betul. Maksudnya kita selalu dengar bahawasanya pengorbanan ayah ni tak ada orang yang bercerita. Kadang-kadang dalam media masa pun kurang. Memang pengorbanan seorang ibu lebih-lebih lagi kan. Jadi kadang sebagai ayah saya rasa kami tidak perlukan, orang kata tak perlu didendangkan lah. Maksudnya kami buat semua itu sebagai tanggungjawab. Sebab kita faham kita akan disoal di akhirat. Sebagai seorang ayah, seorang suami, kita akan dipertanggungjawabkan tentang apa yang kita buat. Jadi saya rasa kalau saya tidak berkongsi pada anak saya benda ni, actually it's a quite personal lah. Saya tak expect pun dia tweet benda tu. Sebab kita punya sembang tu sebelum tu dah. Jadi kadang-kadang ialah dalam hidup kita ni kita diuji kan. Kita bekerja, kita berniaga, lebih-lebih sekarang macam PKP punya time, ada yang hilang kerja, ada yang hilang punca pendapatan kan. Jadi orang kata perjalanan hidup. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Mungkin hari ini kita kata selesa kan, kita bekerja hebat, kita berniaga maju, tapi bila datang ujian daripada Allah Taala, kita kena redha dan sabar. Tetapi kita tak boleh tinggal tanggungjawab kita. Maknanya sesusah mana pun, sesedih mana pun, kita jalan juga. Maksudnya biarlah kita yang letih, kita yang sedih, kita yang tanggung. Tapi di mata anak-anak kita ceria. Itu saja. Saya tak nak bawa kesedihan tu ataupun kesusahan tu kepada anak-anak. Sebab it's a not good example lah. Jadi kita bring, orang kata, spread the love lah. Kita insya-Allah okey. Apa yang membuatkan Anis nak kongsikan tweet tu? Dia tak tu pun, macam random, benda tu random. Tiba-tiba dapat 8,000. Tak sangka. Wah, macam mana ketika tu? Ayah tahu tak? Tahu. Tahu lah. Tak marah ya, nak marah. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya bila tweet tu viral macam tu, ramai kawan-kawan saya yang tak tahu keadaan saya. Jadi actually saya pun berterima kasih lah. Maksudnya dengan kita gunakan media sosial tu untuk kebaikan. Betul. Tidak untuk benda yang pelik-pelik kan. Jadi bila benda tweet benda ni, ramai yang komen kan, ada yang mengalir mata lah, yang teringat arwah bapa lah. Maknanya kita bawa satu yang baik. Betul. Walaupun kami sebagai contoh lah, Allah Ta'ala pilih kita untuk jadi contoh. Jadi kita ambil hiti-pati yang baik untuk dari situ. Jadi alhamdulillah saya pun berterima kasih lah kawan-kawan yang banyak membantu, saudara mara, adik-beradik yang membantulah. Tapi alhamdulillah lah sekarang getting better lah insya-Allah. Dan walaupun secara tak sengaja kan. Okey. Anis, di penghujung perbincangan ini, sebelum ni tweet je kan. Okey, sekarang ni kita nak tahu lah apa yang Anis nak luahkan sepenuh hari bapa ni kepada ayahandanya. Panggil apa? Panggil Ayah. Ayah, okey. Selamat hari bapa. Terima kasih sebab jaga kakak sebelum. Tak boleh lah nak nangis. Sakit. Saya sayang ayah. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Itulah dia. Manja ni, manja. Okey. InsyaAllah. Itulah insya-Allah. Kita doakan yang terbaik ya. Terima kasih banyak atas pengungsian dan terima kasih kerana menjadi teladan walaupun secara tidak terancam ya. Semoga kita ambil pedoman daripada apa yang berlaku inilah ya. Terima kasih juga pengorbanan kalian datang ke sini menempuhi jam dan sebagainya untuk kita kongsikan kisah ini. Hari ini kacau emosi betul lah ini. Daripada pagi tadi ya. Kami duduk belakang tadi pun dah alamak kan. Dah start. Aduh. Cerita Cik Adli je. Aduh hai. Tapi pastinya memberikan inspirasi kepada kita semua yang pada hari yang penting ini. Walaupun berlaku semalam, hari ini kita raikan sama-sama. Hargailah selagi kita ada ayah kan. Mana mereka yang belum ada ayah, yang tak ada ayah tu bagaimana perasaan mereka, dan selagi mereka hidup berada di depan mata kita, hargai mereka. Walaupun mereka tak minta. Ya betul. Terima kasih banyak Cik Azhan. Anis. Selamat bekerja, selamat belajar semoga menjadikan ayah sebagai teladan kepada anak ya. Contoh terbaik. Balik bila Tanu? Besok kot. Besok relax kan. Lama dah jam memang kesian pula. Okey, nak berehat seketika selepas ni. Ini satu cerita pula ni. Ayah menjadi inspirasi dan juga legasi ayah. Oh, boy. Ada. Bagi hing. Okey, selepas ini Malaysia hari ini.
Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safura binti Jamil ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada Encik Jamil bin Muhammad Amin. Semoga sihat sentiasa dan ceria selalu. Sedang diri ini tidak mampu untuk hidup tanpa cintamu di sisi. Cinta lelaki teragung membuat aku berbalik. Hai, Assalamualaikum kepada semua penonton Malaysia hari ini. Saya Denny Syufian. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua ayah-ayah di luar sana, termasuk ayah saya sendiri. Happy Father's Day. Segala titik puluh ayah kita, pengorbanan ayah kita takkan terhitung dan tak pernah berkira. So, marilah kita doakan kepada ayah kita untuk kebaikan ayah kita, kesihatan ayah kita. Semoga ayah kita sentiasa kuat, sihat dan dimurahkan rezeki. Happy Father's Day. Hai, kami Glow 88. Kami ucapkan selamat Hari Bapa untuk penonton Malaysia hari ini. Semoga ayah-ayah kita dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan terima kasih kepada hero kami. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not. Iya, ini dia Badang-Badang Malaysia. Assalamualaikum. Khabar Encik Asrul? Alhamdulillah. Rizal Arifin? Ya, saya. Di belakang ni Akhtar siapa Akhtar? Saya. Akhtar, Muhammad Akhtar Syamin dan Muhammad Ashmal Syamzi. Kembar ke bukan? Tak. Macam 1 kembar. tahun. Beza setahun. Beza 1 tahun. Dan hero ni namanya? Nama apa? Nama siapa? Boboy. Nama penuh Boboy? Muhammad. Nama sebenar? Muhammad Afal Syafir. Okey. Baik, ini legacy yang diperturunkan oleh ayahnya lah. Legacy. Saya cerita sikit. Okay. Asrul Rizal, 42 tahun. Ya, saya. Dari Kelantan. Ya. Dulunya personal trainer. Personal trainer. Jadi sebabkan apa? PKP ni semua ke? PKP ni kita balik arah kepada untuk bisnes pula lah. Sebelum ni saya ada bisnes online, ada Fresh Lemonade, apa semua dah ada. Buat lain-lain bisnes lah online. Sekarang saya fokus pada personal training. Lebih kurang 15 tahun. Okey. Lepas tu PKP dah 4 bulan macam tu, kita kena tukar profession lah. Untuk cara hidup, untuk family apa semua. Kita korban benda-benda macam tu yang minat apa semua, kita cari untuk rezeki yang lain untuk ke pasar. Ke pasar? Pasar Borong Selayang. Ya. Jadi masih gunakan kudrat tu juga. Kudrat juga. Ya, itu dia. Ni silap-silap pergi pasar Borong ni macam ramai orang macam ni Ramai orang nanya. Ramai orang ada juga. Ramai juga badan tough ni. Okey, bukan tu je. Jadi pernah menganjurkan Mr. Badan Malaysia 2016 dan Mr. Badan Perkasa Asia 2020. Ya, baru. Baru lagi ni akhirnya. Ya, baru. Sebelum COVID hari tu kita dah start buat event lah. Kita yang pertama tahun ni dan yang last lah. Bulan 2 hari tu. Okey, baik. Dan kebiasaannya ataupun ni barangkali saya lah kali pertama tengok anak-anak pun ikut jejak langkah. Ni kira legasi Badan Perkasa. Legasi Badan Perkasa kan. Siapa? Akhtar ke ni Ashmal? Anak nombor apa? Saya anak sulung. Sulung? Nombor 2. Nombor 2. Yeah. Yang ni nombor? 4. Yang perempuan nombor 3. Okey, yang tu tak ikutlah kan. Tak ikut. Okey. Jadi adakah mereka ni dipaksa oleh ayah ke ataupun mereka sebenarnya dia orang tak ada dipaksa. Sebenarnya dulu 18 tahun yang masa viral punya budak sekolah, dia orang juga. Viral budak sekolah dah start untuk pergi gym apa semua, dia tanya sebab dia dulu orang gemuk macam dia orang. Keturunan. Jadi dia minat, dia kata, "Ayah, macam mana nak rasa nak kurus, nak apa?" Saya cakap, "Boleh nak kurus, tapi kena syarat, kena masuk competition." Dia cakap, "Apa nak masuk competition?"
nak kurus, nak cantik je. Saya cakap sebab itu untuk target. Okey. Jadi untuk target untuk kita improvekan badan kita. Kalau kita tak ada belajar, tak ada ilmu untuk target, untuk majukan diri, untuk buat badan, sampai bila boleh dapat? Betul juga kan, kalau buat sendiri-sendiri je kadang-kadang mood tu hilang kan. Okey, jadi masuk pertandingan umur berapa? Saya masuk pertandingan pertama umur 17 tahun. Masa tu baru lepas habis SPM lah. Masa tu dekat Sabah. Labuan. Tapi dah pergi gym sejak umur? 15 tahun. 15. Sebenarnya saya ni asal gemuk. 110 kilo. Lepas tu pernah alami kurus yang agak teruk masa tu, kena anoreksia. Lepas tu saya minta pendapat dekat ayah saya macam mana nak buat badan apa semua. Firstly dia takkan ajar saya. Dia kata suruh saya pergi sendiri. Cari minat sendiri dulu. Dia nak tengok macam mana saya konsisten. Lepas dah konsisten tu baru dia ajar saya. Masa tu umur saya 16 tahun. Oh, pernah kena anoreksia? Anoreksia. Okey, maknanya bina badan lepas kurus lah? Bina badan lepas kurus. Okey, dan Ashma pula? Saya sejak start berbuat badan masa umur 17 tahun juga. Dan masuk pertandingan pun 17 tahun juga, lepas SPM juga. First masa Mr. Selangor 2016. Okey. Wow. Lepas sekolah tu. Pada anak-anak yang terus temani dah. Saya geram dia ni. Saya teringat anak saya. Awak pegang mic. Boy pegang mic. Boy pegang mic. Pegang. Okey, maknanya masa sekolah tidak digalakkan atau macam mana untuk masuk pertandingan? Kita tak ada macam push sangat di kita sebab dia belajar. Jadi kita tak nak macam fokus sangat untuk buat badan. Jadi kadang-kadang budak ni kalau dia macam excited sangat benda-benda sesuatu, jadi benda pelajaran tak ada fokus sangat. Kita at least kita bagi dia ruang dulu untuk belajar sikit, mana untuk dia minat ni, kita bagi sikit-sikit dululah. Apa dia belajar, tu penting dulu. Okey. Boy ni boy pula. Boy ni ni juga angkat ni juga. Dia ada minat juga. Setiap event apa semua ada orang panggil dia untuk buat nari. Dia boleh untuk aerobik punya segmen. Boleh aerobik ke? Boleh. Boleh tunjuk step sikit. Kalau bagi muzik boleh buat. Kita bagi lagu sikit. Boleh. Boleh dia follow mak dia. Maknya dia MTV. Ya ke? Produk Malaysia sendiri. Okey. Ni awak umur berapa? 7 7 tahun. Ke 6? 7 okey. Nanti boleh tunjuk step sikit boleh? Boleh nari. Boleh. Macam national? Boleh. Nari sikit. Nari sikit kat sini depan sikit. Kat depan. Muzik ada muzik. Ada muzik sikit. Dia nak dengar muzik. Balik. Buat badan. Buat badan. Okey, buat. Dengan abang. Okey, buat. Okey. Oh, dah jagan. Okey, 1, 2, 3, go. Flag. Wah. Okey. Oh. Muka. Hebat. Okey, bila kita bercakap tentang bina badan kan, sebab anak-anak kata pernah badan berisi sebelum ni kan. Tapi pastinya rejim dia lain sikit kan? Sebab lain. Jadi cara tu macam mana? Adakah perlu disesuaikan dengan cara dan pemakanan dan sebagainya? Sebab orang yang start kurus ni nak bina badan lain ni daripada badan berisi kan. Macam first permulaan dia orang untuk diet apa semua, dia orang daripada asal untuk gemuk ni, dia kena fokus, kita kena kurang untuk karbo, kena jaga. Macam nasi, minyak, gula, dia kena jaga tu. Dia memang tak sama dengan badan saya. Sebab macam dia orang pun pernah bertanya saya, contoh saya ni diet, saya boleh makan nasi. Dia orang tak boleh makan nasi. Tak boleh. Jadi dia pun different. Dia kata, confused. Apa bapak boleh? Saya apa gaduh? Kita orang. Gaduh. Asal bapak boleh makan nasi? Elok kan. Macam kita sekat dia, maksudnya tak boleh lebih pada kita. Kadang-kadang budak ni andaian macam-macam. Macam kita rasa, tak boleh makan nasi ni macam ni. Dia kena makan macam spaghetti, pasta. Kita kena tukar apa yang dia makan. Jadi macam saya ni kena kontrol macam gula, minyak. Macam dia tak boleh makan ayam ke apa semua dia. Raya macam mana? Raya kadang-kadang kita orang kena korban sikit lah. Memang kena korban. Okey, apa korbannya? Korban dia kita orang tak boleh makan rendang, tak boleh makan makan makanan semua tu kita orang kena masak sendiri. Jadi makan apa? Contoh makanan. Contohnya macam badan saya sesuai lebih kepada ikan. Kalau saya nak buatkan bentuk badan saya yang betul-betul sekali beli untuk berapa? Lean lah Ya, untuk lean. Sekali beli ikan, orang kata boleh
Berapa kilo tu kira? 20 Seorang? kilo. Ni share 2 orang. share. Bapak ni kira ni catu boleh lagi. Anak tak boleh. Yalah dah bapak dah bedal nasi semua. Anak lepas makan ni lah. So sama lah, awak punya diet sama? Sama. Kita orang badan memang sama type lah. Macam dia tak boleh makan nasi, saya pun tak boleh makan Ini nasi. kalau pergi orang keluar, mesti orang ingat bonza. Agak lah. Baik tu. Baik kata itu. Jaga ni lah, VVIP. Ini untung sekarang stok ikan boleh dapat murah. Alhamdulillah. Okey, perancangan lepas ni macam mana? Macam perancangan saya sebab kita, macam saya dalam bidang ni dah 15 tahun. Saya fokus hari tu saya sebenarnya dah stop 4 tahun untuk competition, untuk apa nak try untuk buat event untuk sebab saya minat benda ni untuk buat event apa semua sebab kita nak fokus sebab kita ada anak apa ni legacy. Alhamdulillah sekarang dia orang boleh pergi Asia. Alhamdulillah. Dia boleh pergi Mr. Singapore, Indo dah wakil kita ni kat Malaysia. Jadi at least anak pun tak apa. Kita bagi serah kepada anak pula. Itu legacy tu kan? Legacy tu penting. Jadi kita nak benda tu ada. Besar tanggungjawab ni. Itulah. Nak sambung legacy ayah. Kita doakan yang terbaik untuk kalian. All the best. Menang-menang lagi ke pertandingan. InsyaAllah. Ni kalau tak ada 1 meter ni. Ni selalu hari-hari ikut ni. Mengamuk. Ayah nak pergi gym ayah. Abang tak ada semua nak pergi. Semua nak mengikut ni. Okey, awak ingat awak punya muka kat sini kan 2020 kan? Lagi 15 tahun kita panggil balik Lagi 10 tahun, lagi 10 tahun. Badan dah macam ayah boleh? Boleh. Boleh? Boleh insya-Allah. Okey, all the best. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Asrul, semua huruf A ni. Terima kasih. Dah Jemput saya. Terima kasih banyak. Okey. Kita satu lagi Tak boleh move on lah pipi dah. Kan? Itulah geram. Lepas ni kita akan berehat seketika. Nanti kembalinya nanti ini berkenaan dengan seorang bapa ada 4 orang anak tapi dia menjadi chef yang terkenal jugalah. Dia akan kongsikan antara masakannya. Lepas ini Malaysia hari ini. Hai, Assalamualaikum. Saya Ishak Ibrahim. Kepada semua penonton MSI yang mana bergelar bapa ataupun yang bakal bergelar bapa, saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa sedunia. Semoga hari-harimu bahagia selalu dihiasi isteri dan anak-anak. Hai, Assalamualaikum untuk semua penonton Malaysia. Hari ini saya Ijaziz mewakili daripada kumpulan Azhara Band ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Bapa sedunia pada insan-insan yang bergelar bapa. Anda semua adalah hero kami. Teruskan menonton Malaysia hari ini dan teruskan support Azhara Band. Jaga-jaga jangan main mata nanti jatuh cinta. Hai, Assalamualaikum kepada semua penonton-penonton Malaysia hari ini. Kami Bristol mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua bapa-bapa di seluruh dunia. Hai dan Assalamualaikum kepada semua penonton Malaysia hari ini dan Sarah ingin mengucapkan selamat Hari Bapa ke seluruh bapa di seluruh dunia dan hanyalah hero kami semua. Baik, itu sebahagian daripada ucapan daripada artis kita sepada Hari Bapa. Baik. Jadi bapa nama Hari Bapa diucapkan. Bapa. Macam tu. Baik, ini juga seorang bapa, ayah tangga bapa. Ya. Ini bukan calang-calang Ini 30 Syawal edisi 30 Syawal tau. Ya, dan ini busana ke-30 lah panggil. Ya, busana ke-30. Habis lah, lepas ni tak ada dah. Kita perkenalkan chef yang Jamil. Ya, apa khabar semua? Alhamdulillah. Dan juga chef Zainab Abdul Rahman. Ya, apa khabar? Selamat Raya. Selamat Raya. Okey. Kita meraihkan Hari Bapa juga dan betul. Hari Raya pada masa sama. Ya. Warna cantik. Cantik tu ada. Kan kombinasi yang memeriahkan lagi apa ni Malaysia hari ini kan. Cantik pagi-pagi ni kan. Itulah dia. Guna kuali pun warna gold kau merah kuning meratuk. Okey, apa hari ini bau wangi ni? Itulah dia. Orang dah nak habis raya. Betul. Ni bagi balik mood raya ni. Bila kita PKP kita dapat peluang beraya-raya macam ni kan. Tapi alhamdulillah dengan keadaan yang betul dah hampir normal ni, berpeluang juga kita beraya. Walaupun hari ni tak akhir, walaupun sambutan sama dengan hari bapa, betul tak? Ya, bapa ni, bapa. Berapa orang anak, Chef? Berapa orang anak? 4. Waduh, apa je.
Tapi Ya, anak sudah. empat tu. Ropa je bujang ya? Ropa je bujang. bujang. Ropa je bujang tapi anak empat. Dan Sulung menantu umur berapa? hampir 2. Oi, menantu dah. Cucu dah banyak dah berderet. Bapak tak kahwin lagi. Kahwin lah tu. Produksi. Okey. Sebenarnya hari ni kita ada 2 menu istimewa, iaitu rendang ayam bersama dengan pulut kuning. Kerja saya hari ni memasak rendang ayam istimewa, memang meletup kan. Dah biasa dah masak bahan-bahan yang mesti ada, tapi penghujungnya kita masukkan daun kunyit dan sebagainya dalamnya. Kita kacau dia kan. Dan pada masa sama juga, Chef Zainal akan menghiaskan pulut kuning dia untuk hari bapa ni. Hari bapa. Cop, ini jarang orang hias pulut kuning macam kek ni. Ini dia kita gunakan kentang. Ya, betul. Oh, macam mashed potato tu? Ya, betul. Kali pertama saya tengok ni. Kemudian kita bolehlah olahkan jadi macam kek kan. Ya, betul. Kita hias lawa-lawa kan. Je untuk Selalu bapa. kan orang potong kek betul. Hari ni siapa nak potong ni? Siapa? ramai Bukan apa lah. Bapa. Ada bapa dah? Dah bapa dah? Dah. Dia tahniahnya. Bapak je bujang. Bapak je bujang. Tapi yang pentingnya bapak tu. Ini bapak hebat ni. Itu dalam jadi bapak ni kadang-kadang sedih kat kita kan. Anak-anak utamakan mak aja. Apa-apa mak. Bapak sedih budi-pun jeru sana dia menangis seorang. Tapi ego tetap ada pada bapak-bapak semua. Sabar. Kesabaran tu. Sabaran mesti sama bapa ni mesti kuat kental kan. Apa jua rintangan kita kena hadapi, betul tak? Dalam benda membesarkan anak maklum sajalah. Zaman sekarang ni anak kan dulu senang, sekarang ni seksa benar melanya. Ya ke? Tapi ni bukan komplain kan. Chef, 4 orang kan anak perempuan? Tapi kita alhamdulillah dikurniakan anak perempuan, senang sikit belanya. Tak keluar rumah. Tak keluar rumah? Tidak, duduk rumah kunci betul. Okey. Enak pun Chef Zainal baru ni menantu ni. Betul. Bila tu? Saya baru-baru ni Anak ke berapa? masa PKP. PKP? Masa PKP dapat menantu? Itu dapat menantu kan. Kalau dah jodoh tu tak ke mana kan. Betul. Itu anak ke berapa yang dapat menantu ni? Nombor 2. Okey, dah berapa dah yang berkahwin? Berkahwin tu baru satu lah ya. Oh, yang baru ni lah. Chef, lagilah. Chef punya hujung bulan Julai ni, musim PKP ni, ni menantu orang lagi. Rezeki kan. Siapa? Anak Chef. Oh ya. Yang bungsu pula. Oh. Jadi semua ni kayaknya? Chef yang atas sulung, yang bungsu dah kahwin. Bakal. Tapi alhamdulillah PKP ni jimat kos. Jimat kos. Chef. Angkat tangan kanan, Chef. Kenapa? Buat gini, Chef. Buat gini, ke depan. Ada yang kecewa ni. Ni mesti ada yang kecewa ni kan? Itu yang menyebabkan rendang sedap tu. Tangan bapa tu. Kau. Itu kan. Ini negeri mana punya rendang ni, Chef? Kalau rendang ni kita tak ada spesifik kepada negeri mana. Rendang Malaysia. Tapi kalau rendang tok, yes, negeri Perak punya. Rendang tok. Ni tak ada ada Johor berhidak, apa berhidak? Terengganu berhidak. Disclaimer betul tu. Hari bapa semalam macam mana anak-anak meraihkannya? Cerita sikit. Semalam saya berkesempatan meraihkan bersama keluarga. Okey. Chef masak untuk anak kan? Nak masak untuk Chef? Kami masak sama-sama. Oh, hebat. Ya. Chef Jamil? Biasa kita kadang-kadang anak masak untuk kita. Okey je. Anak ada ambil ni? Anak saya semua boleh masak. Semua boleh masak. Tak nak jadi chef? Dia orang ni behind the screen ni. Gitu. Tapi anak saya yang sulung ni, dia menjual pulut kuning dan rendang yang namanya pulut kuning gebas-gebus. Apa gebus? Pulut kuning gebas-gebus. Siapa yang bagi nama tu? Dia lah keci-keci tu. Buat sekarang tu trend kan. Kepada anda nak rasa pulut kuning gebas-gebus, cari dalam IG. Ataupun kepada anda nak berniaga, cukup aku sekarang. Lagi berniaga ke? PKP dia buka pada 27 bulan ni. Belakang Masjid Al-Mustaqim tahu, Ampang datang. Memang sedap lah ceritanya. Bagus. Nampak? Kita bercakap tonyai-tonyai sana. Siap dah. Inilah hasilnya bapak-bapak. Cepat ada tulisannya. Selamat Hari Bapa. Tengok tu. Oh, maknanya ini ada formula tertentu ke untuk bagi kentang tu lekat ke?
Okey, kita pakai basic mashed potato. Ataupun kalau kita nak buat kentang tu, kita buat kentang lenyek. Okey. Kita rebus kentang, lepas tu kita lenyekkan. Taruh sedikit garam, lada sulah. Dah jadilah kentang ni. Taruh susu sikit. Oh, taruh susu sikit. Susu sikit. Cantik tak? Cantik. Kuning kombinasi antara kuning kan. Allah mak kebat. Dia tak apa nak potong ni. Siapa nak potong? Bapa dah. Okey, Kita minta bapa moden. Bapa moden. Bapa moden mana? Bapa moden kita. Saya kan abang. Kipas. Ambil gambar. Okey. Okey. Moga menjadi bapa. Sama-sama kita. Depan dia. Oh, jangan halau tadi. Okey. Moga kalian menjadi bapa yang baik dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin. Ya Allah. Hari bapa tahniah. Yang anak yang perempuan dah? Seorang. Baru seorang. InsyaAllah. Doakan yang lagi seorang. Coming soon insya-Allah. Ada. Dalam tak ada tu. InsyaAllah ada dah. Dalam kata nampak bujang tu. Nampak bujang. Saya kenal lama daripada kurus sampai sekarang ni. Sekarang ni apa? Chef saya suap chef. Nak rasa. Yelah, kita nak rasa memang. Kita raikanlah mak dia kan. Kita rasa. Silakan Faria. Nampak lembut dia punya pulut. Lembut jangan sebut, sensitif. Lembut jangan sebut. Makanan tu makanan. Nampak kan. teksturnya. Dia harus sebut lembut sedih kita. Menjelerakan. Kan. Saya dah tak ada selera nak makan ni, Chef. Kenapa? Sebab cakap macam tu tadi. Dah tu kita rasa weh. Kita rasa. Lama sangat kan? Oh dia. Faria rasa Faria. Bapa lah dulu. Faria karbohidrat tak apa. Tak ada masalah. Rasa. Bismillah. Bismillah elok. Ini dia pulut kuning gebu gabas. Ni pulut kuning siapa buat ni? Chef buatlah. Rasa bapa juga. Okey. Kalau buat pulut kuning macam ni kan, tekstur yang menyelerakan ni. Apa dia punya tu tips? Cuba pulut ni bila kita dah kukus pertama, kita lepas tu kita aru dengan santan, lepas tu dia rebus pula, dia kukus kali yang kedua. Dia akan tambah gebu, tambah dengan santan jadi dan tahan lebih lama lagi. Tahan lebih lama tu berapa lama? Tahanlah selagi tak makan. Kalau macam mana jawapan tu? Tapi sedap lah. Alhamdulillah memanglah bapak ni buatnya. Dan kena pula dengan kentang ni. Ya Allah, menjadi kan. Itulah dia. Hebat bapak hebat ni. Sedap. Cik Zainal kita. Dan juga saya nak promote juga kepada anda nak rasa makanan Johor, datang ke Sri Harta Emas, restoran Cik Zainal. Memang meletup makanan. Restoran Tanjung Puteri. Saya tempat favourite saya tu. Okey, dia berkonsepkan 50-an Okey, kalau kita masuk dekat situ, kita akan nampak macam filem Melayu lah. Cik, murtabak Singapura ada lagi? Ya? Murtabak Singapura ada lagi? Ada, murtabak Singapura ada. Semua ada. Yang penting, yang bagus ya, ada laksa Johor. Wow. Memang meletup. Okey. Kita nak bagi peluang juga kepada Chef Zainal dan juga Chef Yang untuk beri ucapan sebenarnya Hari Bapa. Hari Bapa lah. Okey. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua bapa yang berada di seluruh dunia lah Oh, dunia. Yalah kan. Di musim PKP ni jagalah anak-anak dan keluarga. Itu satu tanggungjawab bagi bapa tu ya. Ya betul. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada seluruh bapa-bapa, macam bapa ke, ayah ke, daddy ke, papa ke, semua saja. Jangan atuk sudah. Yang penting jaga diri kita, jaga keluarga kita dan jaga jarak kita di musim PKP ni. Maklum sajalah benda tu kita tak nampak ya. So sama-sama kita jaga negara kita. Okey, cantik terbaik tak? Jaga warisan kita Ya, dah pasti jaga warisan kita. Makan janganlah makan benda-benda yang lain kan. Makanlah nasi lemak ke, kutia ke gang ke apa ke. Tentulah. Penabit nanti jumpa lagi lah Chef Yang ni. Elok juga dia bercakap kita makan. Baik, terima kasih ucapkan buat Chef Yang dan Chef Zainal. Terima kasih banyak. Semoga murahkan rezeki kalian ya. Amin. Baik, terima kasih juga kepada kalian. Sampai berapa kepada semua. Jaga diri. Nak menyanyi. Boleh menyanyi juga. La ilaha illallah. Silakan. Tambah. Buat rakan teman-temanku, mari menari bersamaku, masak sambil berdendang lagu. Bahan semua siap sedia,
ada. Resepi bonda warisan kita hidangkanlah pada semua. Marilah kita menjamu selera dengan hidangan gula tercipta. Sambil kita menari bersama ria, hilangkanlah rasa duka dan nestapa. Denganlah gagayaku sambil bercacar, pecah panggung lagunya. Lagu buat rakan teman-temanku, mari menari bersamaku, masak sambil berdendang lagu. Bahan semua siap sedia, ikan daging ayam pun ada. Resepi bonda warisan kita hidangkanlah pada semua. Marilah kita menjamu selera dengan hidangan gula tercipta. Sambil kita menari bersama ria, hilangkanlah rasa duka dan nestapa. Denganlah gagayaku sambil bercacar, pecah panggung lagunya.